Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 652. Antara paparan utama. Kabinet siap, pahat masih berbunyi. PAS jadi yes man pasca pintu belakang. UMNO Sailang Peja sebagai Menteri Besar Perak. Benarkah Azmin pengkhianat Pakatan Harapan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya bukan hanya kumpulan orang asli dan Parti Demokratik Progresif atau PDP yang bersungut melihat komposisi Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional. Kumpulan orang asli tidak gembira kerana pemimpin mereka Ahli Parlimen Cameron Highlands Ramli Mohamed Noor tidak tersenarai dalam kalangan 70 pemegang jawatan. Sementara itu, PDP merasa jawatan Timbalan Menteri Perpaduan untuk Presidennya Datuk Seri Tiong King Sing tidak setaraf dengan pengalaman politiknya. Terkini, Datuk Seri Azalina Osman Said menciap di Twitter, katanya, UMNO sepatutnya layak diberikan kementerian yang lebih signifikan seperti Kementerian Wanita, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Malangnya semua kementerian yang berkuasa besar itu dipegang oleh bersatu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan gerombolan Datuk Seri Azmin Ali. Kementerian Keuangan pula telah mendapat penyumberan luar melalui Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Azalina tidak mendapat sebarang jawatan walaupun beliau Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA mendakwa portfolio yang dipegang oleh ahli UMNO seperti tidak dirundingkan dan seolah-olah terserah sahaja kepada budi bicara Perdana Menteri yang naik di atas sokongan Barisan Nasional dan PAS. Keputusan dan tindakan secara en bloc oleh Barisan Nasional bersama PAS berjaya dilaksanakan sehingga perkenan YDPA untuk Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tetapi apabila tiba kepada peringkat pelantikan anggota Jemaah Menteri, seolah-olah sudah kehilangan pula semangat en bloc itu, katanya dalam hantaran di Facebook. Tanpa memperincikan nama-nama mereka yang terbabit, beliau berkata pelantikan 5 daripada 6 ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan terbuka terhadap kepimpinan Tun Dr. Mahathir menganggotai kerajaan baru Muhyiddin adalah sesuatu yang menjolok mata. Dalam pada itu, Datuk Bung Mukhtaradin menegur Menteri Keuangan yang baru dilantik kerana tidak mahu campur tangan politik di kementeriannya. Menteri Keuangan baru dilantik dalam ucap tamanya menyatakan no political interference in his ministry. Dia tidak sedar pelantikannya atas move politik. Kalau inilah pendiriannya, lebih baik dia buka kementeriannya sendiri, ciapnya di Twitter. Belum apa-apa Menteri Keuangan, seorang profesional sudah dipelekeh oleh pemimpin UMNO. Tan Sri Anwar Musa yang baru dilantik sebagai Menteri Wilayah Persekutuan pula seolah-olah mahu parlimen dibubarkan. Kenyataan beliau itu sudah pasti didorong oleh ketidakyakinan terhadap kepimpinan Muhyiddin dan mahu kuasa pemerintahan kembali dipegang UMNO, bukan bersatu. Mereka yakin UMNO dengan kerjasama PAS akan memenangi banyak kerusi parlimen, sementara bersatu akan melingkup kerana terbelah dua. Bersatu yang duduk di bawah payung Muhyiddin harus berdepan dengan Pakatan Harapan dan ditikam dari belakang oleh Muafakat Nasional dalam pilihan raya umum akan datang. Selain itu, gerombolan Azmin akan menghadapi persaingan yang kuat dan dijangka beberapa ahli mereka juga akan terkubur. Sebenarnya inilah senario yang mungkin muncul pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Jangan ada pemimpin Pakatan Harapan yang terhegeh-hegeh mahu bekerjasama dengan pasukan Muhyiddin dan Azmin yang jelas mengkhianati mandat rakyat hanya kerana mendambakan jawatan menteri. Jangan dipatuk ular berkali-kali di lubang yang sama kerana kononnya anda ingin dilihat baik hati. Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata semua anggota kabinet dikehendaki mengisytiharkan harta. Mereka diberi tempoh sebulan untuk berbuat demikian. Muhyiddin mengingatkan jemaah menteri tentang komitmen untuk menentang dan banteras rasuah menerusi pengisytiharan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia atau SPRM. Kita serahkan nanti kertas aku janji untuk komit semua pimpinan-pimpinan dalam kerajaan untuk menentukan tahap integriti bagi Kerajaan Perikatan Nasional ini adalah tahap yang paling tinggi. Yang keduanya, saya telah pun memberitahu supaya semua ahli-ahli jemaah menteri untuk mengisytihar harta mereka. Borang pengisytiharan itu yang biasa disediakan akan diadakan dan kita akan minta supaya dalam tempoh sebulan semuanya akan dapat diserahkan kepada pihak SPRM bagaimana yang telah pun dibuat pada masa yang lepas. Dengan serta-merta PAS tampil memberi jaminan bahawa semua ahli parlimen parti itu akan membuat pengisytiharan harta masing-masing. Timbalan Presidennya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, tindakan itu selari dengan kedudukan parti itu sebagai anggota kerajaan atau penjawat awam. Semua menteri dan timbalan menteri akan isytihar. Ia tidak ada halangan. Isu yang berlaku di parlimen adalah isu lain. Isunya adalah sumber kuasa. Sumber kuasa yang diluluskan di bawah Akta Parlimen tidak mempunyai kuasa ke atas bukan ahli parlimen. Jadi macam mana kita hendak minta kepada bukan ahli parlimen isytihar harta seperti isteri dan anak-anak? Katanya seperti dipetik Sinar Harian. Untuk rekod, sebelum ini PAS begitu gigih menentang usul mewajibkan semua ahli parlimen serta isteri atau anak dan pemegang amanah mengisytiharkan harta mereka ketika di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Pada mulanya PAS berkata, pihaknya menentang pengisytiharan harta itu kerana dilarang oleh Islam. Tuan Ibrahim berkata, dalam Islam, jika Allah memberi harta kepada mana-mana individu, mereka tidak boleh menghebohkannya kepada orang ramai. Apabila kita mengisytiharkan harta, keselamatan individu yang mengisytihar, termasuk keluarga dan sebagainya, perlu diambil kira. Katanya dipetik Berita Harian 1 Julai 2019. Namun kenyataan Tuan Ibrahim disanggah oleh Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dengan panjang lebar. Antara lain, Asri berkata, pendekatan memastikan integriti urus tadbir pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab ialah memeriksa harta pegawai-pegawai yang dilantik dan mencatatkannya. Ini bagi mengawal supaya mereka tidak mengambil kesempatan mengumpul harta dengan cara yang salah melalui jawatan yang dipegang. Polisi ini telah lama dijalankan oleh Saidina Umar bin Al-Khattab dalam pentadbirannya, ujarnya dalam rencana yang ditulisnya. Beliau juga mengingatkan agar semua pihak tidak sewenang-wenangnya menggunakan nama Nabi SAW dalam mencapai hasrat. Islam akan disalah faham jika tidak berhati-hati menyandarkan hal-hal yang tidak tepat kepada Nabi SAW, tegasnya. Setelah kantoi, Tuan Ibrahim berkata, pendirian PAS ketika itu dibuat berasaskan bahawa tiada peruntukan undang-undang yang mewajibkan semua ahli parlimen mengisytiharkan harta. Malah Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang turut menegaskan bahawa idea isytihar harta merupakan teori komunis dan sosialis. Adakah larangan Islam itu telah berubah apabila Perikatan Nasional berjaya dalam perjuangan mereka membentuk kerajaan mengikut pintu belakang? Adakah jawatan dalam kementerian itu amat penting sehingga tidak mengapa melanggar larangan Islam demi mendapat sedikit ghanimah hasil daripada menebuk atap rumah Pakatan Harapan? Bagi kita setuju bahawa sekarang kita berada kerajaan dan kita akan isytihar. Dan ini jaminan saya bahawa seluruh ahli-ahli Parlimen PAS kita akan isytihar. 18 semua. Banyak lagi nanti kejutan Perikatan Nasional yang PAS terpaksa menjadi yes man. Apa nak dikata, PAS hanya berlukut di tepi gantang Perikatan Nasional. Begitulah yang berlaku apabila agama ditunggang untuk mendapat habuan dunia. Setelah menjatuhkan kerajaannya sendiri, harapan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu atau Peja untuk terus menjadi Menteri Besar Perak boleh dikatakan hanya mimpi. UMNO Perak dilaporkan menamakan pengerusi UMNO Negeri, Datuk Sa'arani Muhammad, sebagai Menteri Besar mewakili parti itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Tampan itu berkata demikian kepada pemberita selepas menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta. Kesemua ahli Dewan Undangan Negeri UMNO telah menandatangani akuan bersumpah mencalonkan hanya seorang calon sebagai Menteri Besar. Katanya seperti dilaporkan Sinar Harian. Sebelum itu, Ahmad Faizal Azumu telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Menteri Besar Perak kepada Sultan Nazrin dan menamakan dirinya selaku pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu Perak sebagai Menteri Besar mewakili partinya. Dalam pada itu, UMNO Perak menafikan tuduhan terdapat usaha membeli ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan
untuk menyokong calon parti itu sebagai Menteri Besar baru. Setiausaha UMNO Perak, Datuk Azian Osman berkata, gerakan membeli seperti mana dilaporkan sebuah portal berita sama sekali tidak wujud dan tidak pernah berlaku. Bagi pihak diri saya dan UMNO Perak, sekeras-kerasnya menafikan tuduhan di media-media sosial ini. Ini adalah fitnah dengan niat yang amat jahat, katanya dalam satu kenyataan. Laporan sebuah portal menyebut UMNO sedang menjalankan gerakan membeli ahli Dewan Undangan Negeri dan bekas Exco Pakatan Harapan dengan tawaran wang sehingga 7.5 juta ringgit seorang dan dijanjikan jawatan Exco. Dalam senario yang berkaitan, perang mulut antara ahli Dewan Undangan Negeri tebing tinggi Dr. Abdul Aziz Bari dengan Ahmad Faizal nampaknya berterusan. Aziz dilaporkan menyarankan agar Ahmad Faizal cermin diri sendiri sebelum menyimpan hasrat untuk terus menjadi Menteri Besar di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Aziz berkata, secara demokrasi, jawatan itu sepatutnya diberikan kepada bekas Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Perak, Sa'arani Muhammad. Majoriti ada pada Sa'arani. Atas kertas, maksudnya berdasarkan hukum demokrasi. Tak kisahlah saya daripada DAP sekalipun, dari segi hukum demokrasi, Sa'arani layak. Peja robohkan rumah dia sendiri, dilawan tok guru dia dan mentornya Mukhris Mahathir. Dia kena cermin muka kalau dia mahu jadi Menteri Besar lagi, katanya di Petik Malaysia Kini. Ahmad Faizal pernah mendakwa Aziz Bari sebagai pengkhianat yang cuba menjatuhkannya sebagai Menteri Besar Perak pada Disember tahun lalu. Dalam hubungan ini, kenyataan Aziz Bari lebih menepati amalan kerajaan yang mendukung sistem demokrasi. Ahmad Faizal dan partinya bersatu adalah pengkhianat sebenar yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan dan negeri. Bersatu yang hanya menang satu kerusi Dewan Undangan Negeri semasa pilihan raya umum ke-14 lalu di Perak tetap diterima oleh ahli gabungan Pakatan Harapan sebagai Menteri Besar atas dasar setia kawan. Tetapi mereka menjadi brutus dan menikam rakan-rakan sendiri sehingga Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Layakkah mereka mendapat penghormatan dan dilantik sebagai Menteri Besar kumpulan minoriti? Suka tak suka, jawatan Menteri Besar Perak wajar dipegang oleh pemimpin UMNO setelah Pakatan Harapan diruntuhkan sendiri oleh sebahagian pemimpinnya yang tamak. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad bertegas pihak yang paling wajar dipersalahkan sehingga jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan adalah penggerak dan pengkhianat dari dalam kerajaan itu sendiri, iaitu Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Dalam wawancara hampir 1 jam dengan laman berita The Malaysian Insight kemarin, Khalid berkata, rakyat dan negara hadapi masalah ekonomi, tetapi dia sibuk merancang untuk jatuhkan kerajaan demi menjaga kepentingannya agar tidak terpelanting jika Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kata Khalid, Azmin bukan pemimpin dan perancang yang multitasking atau boleh membuat pelbagai kerja dalam satu masa, tetapi hanya boleh fokus satu perkara sahaja. Ketika menjadi Menteri Hal Ehwal Ekonomi, fokusnya bukan ekonomi negara, tetapi bagaimana untuk menyekat Anwar dari menjadi Perdana Menteri demi kepentingan masa depan politiknya. Watak utama dalam langkah Sheraton yang menjayakan agenda ini adalah kumpulan 10 yang dipimpin oleh Azmin Ali. Mereka adalah orang-orang yang akan kerugian besar jika akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab itu fokus Azmin adalah sekat Anwar, kata Khalid. Beliau percaya kerajaan pintu belakang pada dasarnya adalah untuk menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Langkah Sheraton ini dan kerajaan pintu belakang ataupun daripada bumbung ini adalah satu peristiwa yang berlaku pada dasarnya untuk halang Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada menjadi Perdana Menteri. That is the basic. Kata Khalid yang berusaha dengan gigih adalah Azmin. Beliau berjumpa dengan pemimpin UMNO dan PAS serta pemimpin dari Sabah dan Sarawak. Apabila dia sudah ada sokongan, dia menghasut Tan Sri Muhyiddin dengan berkata, inilah peluang untuk beliau menjadi Perdana Menteri dengan berkata, semua orang sudah bersetuju. Kata Khalid, Muhyiddin menerima baik rancangan Azmin selepas beliau cukup tersentak dengan kekalahan teruk Pakatan Harapan yang diwakili Bersatu dalam pilihan raya kecil Tanjung Piai. Kononnya kalau terus bersama DAP, orang Melayu dan orang Cina juga lari. Sebenarnya kenyataan Khalid ini selari dengan pandangan Tun Dr. Mahathir yang berkata ahli partinya sendiri termasuk setiausaha politiknya Muhammad Zahid Mat Arif menggesa supaya Bersatu keluar dari Pakatan Harapan. Setiausaha politik saya yang ada masalah di mahkamah ni, dia tupuk meja,
dan kata kita keluar daripada Pakatan Harapan. Caranya, kata Tun Dr. Mahathir, ialah dengan memburukkan DAP bahawa ia menguasai Pakatan Harapan. Justru untuk merealisasikan impian, kononnya untuk membentuk kerajaan Melayu, mereka mesti menjatuhkan Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir dalam wawancara bersama Sinar Harian juga mengaku bahawa beliau didatangi sekumpulan pemimpin keadilan yang tidak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri. Dengan jelas, Tun Dr. Mahathir berkata, individu yang menolak Anwar sebagai Perdana Menteri ialah Azmin Ali. Lepas itu yang tuduh saya membuat inaya kepada dia pun, kemudian itu mereka yang sokong kuat dia datang jumpa saya, mintalah apabila saya letak jawatan, janganlah ambil Anwar. Maknanya apa yang disebut oleh Khalid itu bukan spekulasi semata-mata. Ia diakui sendiri oleh Tun Dr. Mahathir tanpa menyebut mengapa Anwar perlu disekat daripada menjadi Perdana Menteri. Adalah tidak munasabah untuk menuduh Anwar sebagai liberal tanpa dalil bagi menyokong maksud liberalisme itu. Mengetuai sebuah parti politik yang di dalamnya wujud pelbagai kaum tidak bermaksud seseorang itu liberal. Kita lihat parti politik di Sabah iaitu Warisan, sebuah parti berbilang kaum. Mengapa Datuk Seri Syafiee Apdal tidak dilabel sebagai liberal? Adakah label liberal itu hanya terpakai di semenanjung Malaysia sahaja? Sudah sampai masanya rakyat Malaysia menolak sikap munafik di dalam permainan politik demi kepentingan peribadi. Kita tidak boleh menerima permainan politik songsang ikut pintu belakang, tingkap atau dengan menebuk atap. Demi negara, kita tidak boleh jadikan kebencian kaum sebagai amalan budaya politik kita. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.